4 kertas 2. Okey murid-murid, rajah 2 menunjukkan garis lurus Y tambah X sama dengan 6 yang menyilang sebahagian daripada lengkung Y kuasa 2 sama dengan 2X tolak 4 pada titik P. Titik Q terletak di atas paksi Y. Okey, seperti dalam gambar rajah lah. Okey, soalan ni dia suruh kita lorekkan kawasan yang dibatasi oleh lengkung, garis lurus dan kedua-dua paksi. Maksudnya kedua-dua paksi itu adalah paksi X dan paksi Y. Jadi kalau kita nak lihat, okey, dia kata dibatasi oleh lengkung, okey, garis lurus, okey, dan kedua-dua paksi. Maksudnya paksi Y, paksi X. Jadi inilah kawasan yang berlorek. Okey, ini kawasan yang berlorek. Murid-murid, alamak dia ni. Okey, di kawasan ini. Okey. Cikgu nampakkan lagi. Sini. Ini kawasan yang berlorek. Okey. Jadi murid-murid, kita berjaya mendapat jawapan untuk soalan A. Okey, tapi sebelum menjawab soalan B1 tu, cikgu nak ringkaskan lagi kita punya gambar rajah kita. Okey, di sini kita cari dulu koordinat dia di sini. Maksudnya, okey, Y tambah X sama dengan 6. Bila X sama dengan 0, berarti Y tambah 0 sama dengan 6. Y sama dengan 6. Jadi bila X 0, Y 6. Maksudnya, sini koordinatnya 0, 6. Maksudnya tinggi dia 6. Okey, bila Y sama dengan 0 pula, 0 tambah X sama dengan 6, berarti X sama dengan 6. Jadi di sini pun adalah 6, 0, sini 6. Okey. Jadi apa lagi maklumat yang cikgu nak cari? Okey, cikgu nak cari titik P dan titik di sini. Okey. Jadi murid-murid, okey, bagaimana kita nak cari tu? Okey. Jadi di sini cikgu masukkanlah titik P itu adalah persilangan di antara Y tambah X sama dengan 6. Ini persamaan pertama. Dan Y kuasa 2 sama dengan 2X tolak 4. Ini persamaan yang kedua. Jadi kalau kita nak cari titik P, okey, mana yang mudah ya? Sebab kita nak cari nilai Y. Y ke ya? Y boleh, X pun boleh, mana-mana pun boleh. Okey, cikgu wujudkan persamaan ketiga dulu. Okey, cikgu cari persamaan ketiga dulu. X sama dengan 6 tolak Y. Ini persamaan ketiga. Maka 3 masuk dalam 2. Jadi cikgu akan dapat Y square sama dengan 2. Sini 6 tolak Y tolak 4. Y kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2Y tolak 4. Ini bermaksud Y kuasa 2 tambah 2Y. 12 tolak 4 adalah 8. Bawa ke kiri negatif 8. Jadi kita dapat begini. Faktorkan Y 42 tambah tolak. Sebab apa? Kalau kamu masuk dalam kalkulator, kamu dapat 2 dan negatif 4. Okey. Jadi sekarang murid-murid, kalau kita lihat P adalah positif 2 lah. Sebab dia berada di kuadran pertama. Okey, jadi P kita pilih Y sama dengan 2. Berarti garisan sini adalah 2. Okey, sekarang apabila bila Y sama dengan 2, kita nak cari nilai X. X sama dengan 6 tolak 2, kita akan dapat 4. Ini bermaksud di sini adalah 4. Okey. Dah ada semua maklumat tu, barulah mudah untuk kita mendapat jawapan yang seterusnya. Okey, kita lihat untuk soalan B. Seterusnya bagi kawasan yang berlorek, cari luas kawasan tersebut. Cari luas kawasan tersebut. Okey, bagaimana kita nak cari luas kawasan tersebut? Okey, kalau murid-murid lihat, kita ada dua jenis B1. Okey, mula-mula kita perlu cari luas segitiga ni. Okey, murid-murid, kita nak mencari dulu luas segitiga. 2, 6, dekat sini 4. Jadi kita tahu panjang di sini adalah 6 tolak 2, 4. Okey, panjang di sini pun 4. Jadi kita mencari persamaan garis kita cari area segitiga je. Jadi luas segitiga adalah 1/2 darab 4 darab 4.
Jadi kita akan dapat 8. Okey, kita akan dapat 8. Jadi murid-murid, setelah kita dapat area segitiga tu, kita kena cari pula area di bawah graf curve. Area di bawah graf curve ni yang begini. Begini, lepas tu begini, begini, di bawah graf curve. Oh, sorry. Dia melengkung. Okey, begini pula. Jadi curve kita tahu, curve adalah y square sama dengan 2x tolak 4. Disebabkan kita nak cari area tu yang melekat pada paksi y begini. Okey, di antara 0 hingga 2. Okey, disebabkan dia melekat kepada paksi y, kita kena cari x sebagai subjek. X sebagai subjek. Jadi cikgu pun carilah x sebagai subjek. Okey, di mana negatif 2x sama dengan negatif y square tolak 4. X sama dengan negatif y square per negatif 2 tolak 4 bahagi negatif 2. Kita akan dapat positif y square per 2 tambah 2. Okey, jadi ini persamaan curve tadi. Kita integrate persamaan curve daripada 0 ke 2 limitnya. Y square per 2 tambah 2. Jadi integrate dengan berhati-hati. Y 3 per 3, 3 darab 2. Okey. Tambah 2y. Begini, limit 0 hingga 2. Okey, cikgu ringkaskan lagi. Y kuasa 3 per 6 tambah 2y. Okey, jangan lupa atas tolak yang bawah. Di mana 0 hingga 2. 2 kuasa 3 per 6 tambah 2 ni kuasa 2. Bila kita gantikan kosong, maksudnya tolak kosong lah. Jadi di sini kita akan dapat 16 per 3. Okey murid-murid, kalau kamu lihat di sini, okey, luas yang berlorek adalah luas segitiga ditambahkan dengan luas di bawah curve. Okey, jadi luas kawasan berlorek, okey, luas kawasan berlorek, okey, adalah 8 ditambahkan dengan 16 per 3. Kita akan dapat 40 per 3. Yeay, berjaya. Okey, seterusnya kita lihat pula untuk soalan nombor 2, B2. Okey, kita besarkan dulu gambar raja. Okey, kita nak cari isi padu yang dijanakan apabila rantau tersebut dikisarkan 360 darjah pada paksi Y. Okey, pada paksi Y. Okey, cikgu akan gariskan tahu. Kalau pada paksi Y maksudnya X square rumus kita. Rumus kita X square di mana volume sama dengan pi X square. Begitu. Jadi rantau yang berlorek dikisarkan. Okey. Okey, pada paksi Y. Okey, so sekarang murid-murid, cikgu nak buat gambaran lah. Okey, kalaulah volume, okey, dia bentuk 3D lah sikit. Kita anggapkan dia ni. Bila dia berputar, yang cikgu hitamkan ini adalah bentuk apa dia? Ni. Ini adalah bentuk, apa nama dia? Kon. Jadi, kita kena cari isi padu kon. Cari isi padu kon. Dan ditambahkan pula yang cikgu warna kuning ni. Warna kuning ni. Ini barulah curve tu diputarkan. Jadi kalau nak cari kon, okay, kita tahu kalau kon, tinggi kon ni adalah 4, radiusnya adalah 4 juga. Tinggi 4, radiusnya pun 4. Begitu. Jadi kita boleh cari volume kon dahulu. Okey, untuk soalan 2 B2, isi padu kon. Okey, jangan lupalah apa rumus isi padu kon. 1/3 pi r square H, di mana 1/3 pi r adalah 4 kuasa 2. H pun masih 4, sama. Kita akan dapat 64/3 pi. Okey, kita dah dapat isi padu kon. Okey, kita nak integrate pula yang kedua tu. Okey, cari isi padu yang warna kuning tu pula di bawah graf. Jadi kita tahu rumus isi padu adalah pi per x square. Okey, kenapa x square? Sebab dia berputar pada paksi Y. Okey, dia punya limit pula sini. Yang biru sini di antara 0 hingga 2. Okey, 0 hingga 2. Jadi persamaan yang diperlukan adalah persamaan curve tadi.
Okey, persamaan curve tadi. Ni persamaan curve cikgu tadi. Okey, persamaan curve tadi y square sama dengan 2x tolak 4. Okey, jadi sekarang kita nak cari x square dahulu. Jadi kita kena selesaikan x square dulu di sini, di mana y square tambah 4 sama dengan 2x. Jadi x, cikgu terbalikkan ya, di mana y square tambah 4 per 2. Jadi kalau cikgu nak cari x square, bererti semuanya ni cikgu square kan. Ni macam complicated sikit, tapi hati-hatilah. Kita akan dapat y kuasa 4 tambah 4y square tambah 4y square, 8y square tambah 16 per 2. Berdua, bukan per 2, per 4. 2 kat bawah tu kuasa 2, jadi 4. Jadi x square sama dengan y 4 per 4, 8 bahagi 4 tinggal 2 kuasa 2, 16 bagi 4 tinggal 16 bagi 4 tinggal 4, betul. Okey, jadi inilah kita punya persamaan x square kita. Jadi baru kita boleh masukkan dalam persamaan volume di sini. Di mana 0 hingga 2 x square kita adalah y 4 per 4 tambah 2y square tambah 4. Okey, integrate berhati-hati. Y 5 per 5 darab 4, 20 tolak 2y. 3 per 3 tambah 4y, tutup balik bracket 0 hingga 2. Jadi masuk dengan berhati-hati, lupa volume pi kat luar. Pi di mana 2 kuasa 5 per 20 tambah 2, 2 kuasa 3 per 3 tambah 4 darab 2. Okey, yang ini tolak bila gantikan kosong, kosong tutup balik. Okey, di sini kamu akan dapat 224 per 15 pi. Okey murid-murid, kita dah dapat dua volume. Okey, di mana volume yang pertama yang cikgu hitamkan tu adalah adalah volume cone. Okey, volume cone. Okey, ini adalah volume cone. Okey, ini adalah volume yang warna kuning. Jadi kita nak volume, kita kena tambah dua-dua lah. Jadi volume, okey, volumenya adalah 64 per 3 pi ditambahkan dengan 224 per 15 pi. Okey, jadi kita akan dapat 544 per 15 pi. Berjaya panjangnya. Okey, mai sini. Panjangnya. Yes, good. Okey.